Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu artikel yang paling menarik. Ditulis oleh Raja Gelap II daripada Harapan Daily. Dengan memberi tajuk, lempar segala tuduhan, tapi tuduh orang yang saman koyak. Ini adalah satu pendedahan, ulasan artikel yang luar biasa ditulis dari Harapan Daily oleh Raja Gelap II. Menurut tulisan ini, saya bukan celupar. Saya cakap benda yang benar. Kalau ingat masa baru sekolah dulu, kebanyakan dari kita ada kawan yang suka cerita sedap. Ada yang kata ayahnya askar, boleh bawa kereta kebal ke sekolah, tembak kawannya, atau bawa askar satu truk, pukul mereka. Macam-macam cerita. Ialah budak-budak kan, dia peduli logik ke tak logik ceritanya. Dia mana peduli. Bagi dia, orang akan telan apa saja yang dia ceritakan. Tapi tak apalah, itu adalah cerita budak-budak. Belum balik lagi. Mungkin momies pun belum. Apa nak pelik? Tapi kalau dah tua bangka, tahap layak dah ada cucu, buat perangai macam tu, yang itu memang hodoh. Contoh, macam pembesar dari utara tu. Dia kalau sembang, jangan babi, jangan gajah, T-Rex pun boleh terbang. Dia punya cerita kalau mendiang Stan Lee nak buat komik, boleh kalah semua Avengers. Tapi rasa bersalah pembesar tu kata, apa yang dia cakap adalah perkara yang benar. Benarlah sangat sampai berderet orang saman dia. Lepas tu, bila kena saman, dia pula kata orang yang saman tu koyak. Standard tycoon perniagaan macam Vincent Tan tu. Dia takkan rosakkan reputasinya layan karena ahli politik. Tapi kalau tycoon macam tu pun boleh nak saman, maknanya teruk sangat dah tu. Kebenaran apa yang dia maksudkan? Dia lempar segala tuduhan berdasarkan hayalan. Sumbernya dari tukang kebun, tukang bancuh kopi, macam-macam lah. Tapi semuanya tidak diketahui. Any most. Tuduhan dia semua musim kempen pilihan raya saja. Apabila habis kempen, dia pun senyap. Tak ada pun dia buat tindakan susulan. Contohnya buat laporan polis ke atau apa-apa sajalah. Termasuk laporan SPRM ke atau apa-apa sajalah. Tak ada apa-apa tindakan susulan. Kalau betullah dia rasa bertanggung jawab, dedah kepincangan kerajaan, buatlah laporan polis. Tetapi itu tidak berlaku. Lepas tu, dia cakap, dia pula yang cerita semua benar. Dia cakap yang dia cerita tu semua benar. Dia rasa semua rakyat akan percaya. Itu yang saya kata, perangai macam budak belum balik. Siok sendiri mengarut. Tak sedar sedang diketawakan. Saya pun tak faham macam mana seorang yang agak kebudak-budakan boleh disanjung dan diangkat pula jadi pemimpin tertinggi parti. Nampak sangat parti itu ada krisis kepimpinan yang dahsyat. Apapun, saya bersyukur sudah tinggalkan parti itu pada tahun 2015 dulu. Kalau tak, pening kepala nak backup kenyataan hodoh yang pemimpin parti itu buat. Sesekali tak mengapalah, tapi ini setiap kali. Matilah nak, kata beliau. Dipetik daripada Harapan Daily dengan tajuk lempar segala tuduhan tapi tuduh orang saman, ditulis oleh Raja Gelap II. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru-baru ini heboh tentang Kabinet Anwar mungkin akan dirombak. Sehingga kan ada satu orang di Dewan Parlimen dengan begitu berani dan gah lantang menuntut supaya, menggesa supaya Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, iaitu Mat Sabu, letak jawatan. Desakan itu dibuat di parlimen, tetapi akhirnya beberapa jam selepas mendesak Mat Sabu letak jawatan,
Ini pula yang terjadi. Ini jawapan daripada salah seorang pemimpin daripada Pakatan Harapan. Beliau kata, mendesak Mat Sabu letak jawatan ahli parlimen bersatu adalah buta fakta. Ahli Parlimen Tanjung Karang, Datu Zulkapri Hanapi, diselar sebagai buta fakta apabila mendakwa Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM Datu Seri Muhammad Sabu tidak kompeten dalam menyelesaikan isu bekalan makanan. Ahli Jawatan Kuasa Pimpinan Amanah Nasional Faiz Fazil berkata, di bawah pimpinan Muhammad Sabu, isu-isu makanan asas seperti telur, sayuran, beras, dan ayam telah berjaya distabilkan hanya dalam beberapa minggu sahaja selepas Kerajaan Perpaduan mentadbir negara. Misalnya, apabila isu telur timbul hujung tahun lepas hasil tinggalan Perikatan Nasional, hasil tinggalan daripada peninggalan Perikatan Nasional, masalah itu diselesaikan dalam masa 2 bulan, di mana bekalan melebihi permintaan, kata beliau lagi. Apabila isu beras pula timbul sebulan lepas, kerajaan memutuskan agar harga beras putih import BPI diserap oleh kerajaan bagi membolehkan BPI diperoleh dengan harga runcit RM31 bagi setiap 10 kg. Muhammad Sabu semakin berjaya membetulkan segala kegagalan yang ditinggalkan oleh Menteri Pertanian terdahulu, yaitu Datuk Seri Ronald Kiandi daripada Parti Zulkepri sendiri, kata beliau. Oleh itu adalah tidak berasas untuk menghukum bahawa Muhammad Sabu atau Mat Sabu dipandu oleh pegawai Kementerian KPKM, sedangkan pegawai KPKM hanya memberi maklumat dan fakta yang membolehkan beliau membuat beberapa keputusan yang berjaya menyelesaikan isu makanan yang berbangkit, katanya dalam satu kenyataan kepada Harapan Daily hari ini. Semalam, Zulkapri mendesak Muhammad Sabu untuk meletakkan jawatan sebagai menteri kerana didakwa tidak kompeten menyelesaikan isu bekalan makanan. Katanya, Mat Sabu hanya dipandu kaki tangan kementerian dan bukannya memandu kementerian tersebut. Faiz bagaimanapun menyifatkan dakwaan Zulkafri itu seolah-olah mempertikai kewibawaan penjawat awam. Untuk rekod di bawah Kerajaan Perpaduan, inflasi kategori daging mereda kepada 5.8% pada Ogos 2023 berbanding 12% pada Julai 2022 di bawah pentadbiran Perikatan Nasional. Inflasi kategori ikan dan makanan laut pula turun kepada 1.5% pada Ogos 2023 berbanding 4.2% Julai 2022. Manakala inflasi kategori telur, susu dan keju jatuh ke 4% berbanding 9.1% Julai 2022. Menurut Faiz yang juga bekas adun permatang pasir itu, Mat Sabu dan pasukannya perlu diberikan lebih masa untuk menyelesaikan masalah berkaitan keterjaminan makanan. Idea penanaman ala Skinchan yang menghasilkan padi yang lebih banyak menunjukkan kehendak politik will yang ada pada Muhammad Sabu dalam merubah daya saing dan SSL makanan negara, terutama beras. Jelas sekali Zulkepri buta fakta dalam membuat serangan terhadap Muhammad Sabu. Momentum kerajaan Madani pimpinan Anwar dalam sektor pertanian perlu diteruskan dan Muhammad Sabu adalah tokoh politik yang kompeten untuk memaju momentum ini, kata beliau lagi. Sekian lagi dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazli Nudity Channel. Dipetik daripada Harapan Daily. Ini satu lagi berita paling menggembirakan untuk Anwar Ibrahim. Kalau sebelum ini, kononnya Anwar Ibrahim sudah kehilangan 2/3 sokongan di dalam Dewan Rakyat. Hari ini akhirnya Anwar Ibrahim mendapat semula sokongan 2/3 itu. Yang menjadi terkejutan kepada kita semua ialah dari mana Anwar dapat satu undi untuk dapat 2/3 itu. Kerana
Sebelum ini, Said Sadiq Said Abdurrahman telah pun mengisytiharkan untuk menjadi sebagian daripada pembangkang, namun masih menyokong Anwar Ibrahim. Ini bermaksud Anwar Ibrahim sebenarnya secara kira-kiranya daripada pihak kerajaan telah hilang satu kerusi, menyebabkan dia kehilangan 2/3 kerusi parlimen kerajaan di parlimen. Namun hari ini kita boleh sahkan sekali lagi Anwar Ibrahim kini dalam 2/3 sokongan di parlimen ataupun lebih. Kerana Said Sadiq kata walaupun dia menjadi pembangkang tetapi dia masih menyokong Anwar Ibrahim. Cuma dia tak nak menjadi kerajaan lagi. Jadi kali ini apa yang kita lihat ialah ada seorang ahli parlimen daripada Perikatan Nasional telah mengisytiharkan sokong Anwar. Yang menjadi persoalan kita ialah apa akan terjadi lepas ini? Adakah ahli parlimen Perikatan Nasional ini akan dipecat ataupun hilang kelayakan ahli parlimen? Walau bagaimanapun beliau tidak pindah parti. Datuk Iskandar Zulkarnain Abu Khalid, Perikatan Nasional Kuala Kangsar, mengisytiharkan bahawa beliau akan menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana mahu mengurangkan beban kos sara hidup yang meningkat untuk penduduk kawasannya. Iskandar dari Bersatu berkata, sokongan beliau berkuat kuasa hari ini bertujuan untuk melihat sama ada Anwar akan mengutarakan janjinya berkenan dana peruntukan kawasan untuk parlimen. Beliau berkata, saya percaya ekonomi akan dipulihkan demi kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat. Oleh itu, saya akan menyokong usaha Perdana Menteri mengukuhkan ekonomi, katanya dalam satu kenyataan yang dihantar kepada Akhbar Star. Walau bagaimanapun, beliau menegaskan akan kekal di dalam parti Bersatu. Saya sama sekali tidak akan mengkhianati parti saya. Bersatu dalam apa jua keadaan. Saya menjunjung prinsip kesetiaan, kata beliau. Meskipun di depan dengan risiko tindakan disiplin oleh partinya, Iskandar tidak sanggup melihat penduduk kawasannya terbiar dan ketinggalan kerana perbezaan politik. Oleh itu, saya mengambil keputusan menyokong usaha kerajaan yang mengutamakan kebajikan rakyat sehingga pilihan raya umum seterusnya, kata beliau lagi. Untuk rekod, Anwar menegaskan bahawa peruntukan dana kawasan parlimen untuk ahli parlimen pembangkang akan disalurkan sekiranya blok pembangkang atau blok Perikatan Nasional berunding dengan kerajaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof telah mengesahkan tiada usaha rundingan untuk peruntukan dana kawasan diterima daripada blok Perikatan Nasional. Yang menjadi persoalan ramai orang ialah kenapa belum ada rundingan dibuat oleh orang yang bertanggungjawab. Kerana di blok pembangkang telah pun dipilih beberapa orang menjadi saluran perundingan dengan kerajaan. Sedangkan untuk mereka mendapat dana peruntukan parlimen itu, mereka hanya perlu berunding dan mungkin perlu MOU. Tapi itulah jadi persoalan kenapa selepas 10 bulan, menghampiri setahun, kerajaan ini telah ditubuhkan, masih belum ada rundingan, usaha rundingan dibuat. Itu disahkan sendiri oleh Timbalan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Fadilah Yusof. Jadi, apakah tindakan daripada ahli parlimen Perikatan Nasional di Perikatan Nasional Kuala Kangsar ini, iaitu Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, akan mendapat perhatian daripada Perikatan Nasional? Atau yang lebih mungkin lebih menyayat hati kalau akan lebih ramai ahli parlimen daripada Perikatan Nasional yang mungkin akan sama-sama melakukan perkara yang sama, atau mereka akan mengikut jejak ahli parlimen Kuala Kangsar ini. Pada pendapat saya, tidak salah untuk mereka mengambil tindakan membuat MOU dengan Anwar Ibrahim untuk kepentingan rakyat di kawasan mereka. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini berita terkini daripada berita harian. Baru diumumkan beberapa menit yang lepas, 12 Oktober 2023. Akhirnya, dipetik daripada berita harian online, SPRM akhirnya menyerbu 5 kilang beras di Kedah.
Saudara-saudara sekalian, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia membongkar ketirisan pengedaran beras dengan menyerbu 5 buah kilang di Kedah hari ini dan semalam. Siasatan SPRM menjuruskan kepada penyelewengan pemberian subsidi kepada petani yang menjual beras tempatan ke kilang berlesen. Dalam operasi itu, SPRM turut menjalankan siasatan untuk mencari punca ketiadaan beras di pasaran, termasuk tindakan mencampur beras tempatan dengan beras import dan menyorok stok beras. Dalam serbuan di 2 buah kilang semalam, serta 3 lagi kilang hari ini, SPRM mengesaki ada penipuan risit pembelian padi dan penyelewengan jumlah berat padi yang dijual di kilang tidak sama dengan nilai subsidi yang dibayar kepada petani. Sumber berkata, SPRM mendapati modus operandi digunakan sindiket ini ialah menipu risit pembelian padi di kilang berkenan. Katanya, siasatan itu termasuklah kemungkinan nilai subsidi yang dibayar kepada petani tidak sama dengan jumlah berat padi yang dibayar di kilang. Subsidi yang dibayar oleh kerajaan melalui Bernas sebanyak RM500 bagi setiap tan padi yang dijual di kilang, dengan pihak kilang membeli daripada petani dengan harga RM1.25 sekilogram. Ini bermaksud sekiranya seorang petani menjual 1 tan beras kepada pengilang, mereka akan menerima RM1.250 termasuk RM500 subsidi daripada kerajaan. Siasatan mendapati mungkin berlaku penyelewengan dalam urusan itu, termasuk jumlah berat padi yang dijual di kilang tidak sama dengan nilai subsidi yang dibayar kepada petani. Terdapat risit-risit pembelian padi dan jumlah berat padi di Syaki sengaja dipalsukan dengan menggandakan jumlah berat padi yang dijual, katanya. SPRM masih meneliti jumlah sebenar ketirisan subsidi yang berlaku berdasarkan jumlah subsidi yang diperuntuk kerajaan ketika ini, yaitu RM600 juta setahun. Dalam operasi itu, SPRM turut mengesan penyelewengan dengan mencampurkan beras tempatan dengan beras import untuk dijual dengan harga beras import. Katanya, tindakan itu menguntungkan pengilang memandangkan harga import tidak dikawal oleh kerajaan berbanding beras tempatan. Tetapi tindakan ini akhirnya boleh menyebabkan kekurangan padi atau kekurangan beras untuk beras tempatan. Kerana beras tempatan yang sepatutnya dijual sebagai beras tempatan dengan harga yang lebih rendah menjadi berkurang kerana dijual pula dalam bentuk beras import. Jadi, beras tempatan berkurangan, beras import pula yang bertambah. Inilah kejahatan mereka yang melakukan modus operandi ini. SPRM kini bertindak untuk SPRM juga bertindak menyiasat sikap pengilang yang menyimpan dan menyorokkan beras tempatan yang mungkin menjadi punca kekurangan beras tempatan. Mereka ini kononnya menunggu pelarasan harga oleh kerajaan dan memberi alasan beras itu disimpan disebabkan tiada ejen yang mahu membeli beras itu, katanya. Dalam perkembangan itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki ketika dihubungi mengesahkan tindakan yang diambil SPRM dalam menyiasat ketirisan pengedaran beras negara di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Katanya lagi, SPRM melihat dua aspek siasatan, yaitu berkaitan kesalahan jenayah dan juga aspek tata kelola dalam agihan subsidi. Berita Harian melaporkan pada bulan lalu, Azam Baki memberi jaminan akan segera masuk menyiasat sekiranya mengesan kepincangan dalam isu pembekalan beras negara. Susulan itu, pada Isnin lalu, SPRM membongkar kegiatan penipuan pembekalan 28,000 tan beras bernilai RM100 juta di Kedah yang berlaku kira-kira 7 tahun lalu. Semalam, seorang pemilik syarikat mengimport beras dan rempah ratus didakwa kerana mengemuka tuntutan palsu berjumlah keseluruhan 22.76 juta berkaitan pembekalan beras kepada Kedah Agro Holding Berhad pada 2017.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang hangat di media sosial sekarang, di TikTok, ialah tentang satu gambar yang menunjukkan di Harapan Daily, dipetik daripada Harapan Daily, kereta Exco Kedah merampas petak parking OKU Tular. Cerita ini menggamit perasaan ramai netizen. Mereka kata, takkanlah seorang Exco tak faham simbol parking untuk OKU dengan orang yang normal. Mereka kata apa yang menyebabkan kereta Exco Kedah itu rampas petak parking OKU. Kata mereka, kalau ia pun terlalu sibuk, kata mereka, janganlah sampai pula memaking di tempat yang tak sepatutnya. Ada juga yang menulis, mungkin beliau tergesa-gesa. Mungkin kereta Exco Kedah itu diparking kerana tergesa-gesa nak hadiri mesyuarat atau hanya nak parking sementara sahaja. Tapi ada yang menjawab, bagaimana kalau tiba-tiba ada orang OKU yang nak parking di situ? Nak tunggu macam mana, kata mereka lagi. Walau bagaimanapun, perbuatan memaking kereta di kawasan petak OKU dilihat satu perbuatan yang tidak bertanggungjawab. Bahkan, sedangkan orang kebiasaan, orang awam, orang biasa pun kalau memaking di petak OKU boleh disaman, bahkan boleh dikenakan tindakan dan akan dihujani dengan pelbagai tomahan daripada netizen. Ini kan pula kereta Exco. Hati-hatilah sekarang ini kerana perbuatan seperti ini cepat akan tersebar di mana-mana. Hari ini kita digemparkan dengan satu gambar tular kenderaan rasmi Exco Kerajaan Negeri Kedah diletak dalam petak parking khas orang kelainan upaya atau OKU. Rata-rata mempertikaikan tindakan yang merampas kedudukan untuk kemudahan. OKU itu selain dianggap jelas melanggar undang-undang, pemilik atau pemimpin berkenan yang pastinya sempurna fizikal atau sifat fizikal juga dianggap mementingkan diri tanpa memikirkan kesulitan OKU. Warganet juga hairan bagaimana seorang wakil rakyat tergamak mengambil kesempatan menyalahgunakan kemudahan disediakan kepada golongan itu. Walaupun komuniti OKU dianggarkan hanya sekitar 10% daripada keseluruhan rakyat negara ini, namun banyak kemudahan khas disediakan untuk mereka gagal dihormati sesetengah pihak. Memang bikin panas jugalah kita tengok kan kadang-kadang apabila parking OKU yang hanya 1-2 itu saja pun dirampas oleh orang kebanyakan yang sifatnya normal. Jadi kita harap perbuatan seperti ini janganlah berulang dan semoga adalah penerangan ataupun penjelasan daripada pemilik kenderaan ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.